Okey, dan malam ini saya nak adukan kedatangan Ustazah Fatimah Syarha untuk menghiasi remaja Hikmah FM. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustazah? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Ceria. Alhamdulillah, insyaAllah semoga yang terbaik dapat Ustazah berikan untuk kita malam ini. Perkongsian dalam topik bicara kita, I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Dan malam ini seperti minggu lalu kita masuk untuk topik kedua. Minggu sebelumnya topik pertama, kepada anda mungkin dah terlepas ataupun terlupakan apa topik-topik itu, insyaAllah sekejap lagi Ustazah akan recall balik apa antara topik dan juga tips-tips untuk I love you Allah, bagaimana kita ekspresikannya. Dan malam ini adakah sudah bersedia anda semua, rakan-rakan saya pada malam ini? InsyaAllah kita lapangkan dada malam ini untuk kita berkongsi ilmu, menerima sedikit sebanyak ilmu yang akan dikongsikan oleh Ustazah Fatimah Syarha pada malam ini untuk I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Silakan Ustazah. Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Duhai Allah, bukakanlah kebenaran buat kami dan kaum kami, kerana hanya di Kau sebaik-baik pembuka kebenaran. Amin ya rabbal alamin. Malam ni kita buka dengan doa. Salam sebarkan bahagia buat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DJ Faiz, hati ceria ke malam ni? Alhamdulillah, saya Alhamdulillah. ceria. Baik, pendengar ada Ikim pula. Senyum-senyum tak tu malam ni? Jika belum senyum, jom kita senyum-senyum. Baik, seronok senyum ni ya. Sebab bila wajah ceria, hati bahagia, orang pun suka. Betul tak DJ? Betul, aura senyum tu memang luar biasa hebat. Ya. Baik, minggu lepas ya kita bincang tentang kenali Allah. Kita bincang tentang baik sangka dengan Allah. Dan malam ni insya-Allah kita nak bincang tip yang ketiga. Bagaimana kita nak ekspresikan cinta kepada Allah. Tipsnya ialah kita hendaklah mencintai apa yang dicintai oleh Allah. Kalau umur panjang, insya-Allah minggu-minggu depan kita bincang pula tentang bagaimana kita nak benci apa yang Allah benci. Dan kita nak agungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Itu 5 tips cara kita nak ekspresikan cinta kepada Allah. Kita teruskan ya. Analoginya, bagaimana kita nak cinta apa yang Allah cintai. Ya. Analoginya begini. Kita sayang mak abah kita. Kita buat apa yang mak abah minta tolong. Mak suruh, Kak Nga pergilah tolong mak basuh pinggan. Zup kita pergi. Mesti mak sayang punya. Yang lelaki tu balik dari kampus sekali-sekala tengok abah. Mungkin buat pagar ke, sambung rumah ke, ikat bata. Ya, apa salahnya kita offerkan pertolongan. Mesti abah sayang. Ya. Kita sayang kawan-kawan kita. Kita pun buat benda yang kawan-kawan kita suka. Selagi dalam batas syarak lah. Contohnya kita riadah sama-sama dengan kawan petang-petang. Mesti kawan rasa makin ngam dengan kita. Contoh lain lagi. Kita sayang guru kita. Kita pun fokus pada kata-kata guru kita dalam kelas. Sure guru kita mesti sayang kat kita. Bahkan mungkin dia cerita sebut-sebut nama kita kat depan guru-guru yang lain. Kita sayang suami. Kita pun masaklah makanan kegemaran suami. Contohnya kita masak ikan patin, masak tempoyak. Walaupun kita sendiri tak suka, rasa loya je cakap. Tapi sebab suami suka, maka kita masak. Itu cara kita nak tunjuk sayang pada suami. Dan lumrahnya memang macam ni. Kita nak tunjuk kita sayangkan seseorang, kita buat apa yang orang tu suka. Selagi masih dalam batasan syarak. Ya. Macam tu juga kita nak ekspresikan cinta kita kepada Allah. Kita nak buat apa-apa saja yang Allah suka. Apa ya dia agaknya DJ Faiz, apa perkara yang Allah suka? Kita kena tahulah supaya kita dapat buat benda tu sebagai tanda ekspresi sayang kita kepada Allah. Ya. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sangat-sangat cintakan kebaikan dan kebenaran. Banyak kali Allah sebut dalam Al-Quran. Antaranya Allah sebut
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastabiqul khairat. Surah Al-Maidah ayat 48. Berlomba-lombalah kamu nak buat baik ni. Ya? Musabaqah, kita dengar musabaqah kan? Itu fastabiqu. Bermusabaqahlah, berlombalah, bertandinglah untuk kamu buat baik. Ya? Bukan berlomba nak terima kebaikan je. Kita kena berlomba untuk buat baik. Dan bila kita buat baik, selalunya kita akan dapat kebaikan. Sesuai dengan satu hadis riwayat Abdul Razak dalam kitab Musannaf. Ya? I'malu ma syi'ta kama tadinu tudan. Buatlah apa saja. Apa yang kamu buat tu, itu yang kamu dapat. Ya, kita selalu dengar pakar-pakar motivasi selalu ketengahkan idea ni. Kamu beri, kamu dapat. Betul. Dan memang selari dengan petunjuk Nabi kita. Subhanallah, ya. Malam ni kita tahu Allah sangat cintakan kebaikan. Maka kita pun nak kena cinta jugalah pada apa yang Allah cintai ini. Ya. Kita kena cinta perkara baik, cinta orang yang buat baik, cinta apa-apa saja yang baik-baik. Dan apa itu perkara baik yang Allah suka? Remaja yang tak nak menderita penyakit jahil kenalah timba ilmu, ya, untuk tahu apakah perkara baik, amalan baik yang Allah suka, supaya kita dapat bezakan mana baik dan juga mana yang buruk. Baik sidang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan, kita rasa layan Angry Bird lama-lama macam baik je untuk hilangkan bosan kita. Tapi adakah ia baik pada pandangan Allah? Ini remaja kena fikir. Ataupun kita rasa, especially remaja lah yang sekolah menengah tu, yang dekat kampus tu, ya, kita rasa rokok tu macam best je, boleh hilangkan tension, ya. Tapi adakah ia baik di mata Allah? Kita rasa macam baik, tapi Allah rasa itu baik ke tak? Kena rujuk. Perkara baik tu mestilah kita ambil nilai Allah nombor satu. Ya, bukan nilai akal kita semata-mata. Nilai akal ni penting, bukan kata tak penting, ya, tapi ia terbatas. Ia perlukan suluhan wahyu untuk kita ni celik sikit lah nak menilai mana sebenarnya perkara baik yang betul-betul baik. Dan saya nak cadangkan, ya, buat remaja-remaja di luar sana, satu buku yang sangat bagus untuk kita baca. Supaya kita kenal perkara-perkara baik dan memang diiktiraf baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Buku tu bertajuk Usulul Amalil Khairi fil Islam. Tulisan karya Syekh Al-Qaradawi. Jangan risau, ada terjemahannya. Bertajuk Prinsip Amal-Amal Kebaikan. Prinsip Amal Kebaikan. Itu tajuk dia. Boleh cari. Tak silap saya terbitan Pustaka Al-Kautsar. Okey. Dalam buku ni, ya, subhanallah, banyak sangat dihuraikan, dikupas tentang banyak cara kita boleh buat baik ni, ya. Dan dengan kita buat baik tu, kita telah buat apa yang Allah cintai. Apa antara yang kita boleh buat baik, ya? Pertama, kita boleh berikan kata-kata yang baik. Dalam surah Al-Baqarah ayat 83, Allah pesan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qulu lin-nasi husna. Berikanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ada seorang pembantu Nabi, Anas radhiyallahu anhu, 10 tahun berkhidmat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan dalam satu riwayat Ahmad, beliau kata Nabi tak pernah pun marah-marah dan mencela dia. Ya, begitu, ya Allah, baiknya akhlak Nabi. Itu pada pembantu, apatah lagi pada anak sendiri. Tapi kita sedih hari ni, ramai remaja mengadu. Setiap hari mak abah dia panggil dia bodoh, datang. Itu masa mengadu lah, ya. Kesian sungguh remaja ni. Sampaikan ramai remaja jadi bina konsep diri yang negatif. Dia anggap mak abah setiap hari kata dia bodoh, kata dia ni binatang, mesti dia ni bodoh. So bila dia nak belajar rajin ke, dia rasa tu tak kena dengan konsep diri dia. Sebab aura negatif tu memang dah ada. Aura negatif tu memang dah ada. Jadi
Remaja yang bijak, pandai, yang dengar ikim pada malam ni. Kita kan ada akal yang boleh fikir. Ya, kita manusia bukan binatang. Jadi manusia ni ada kepandaian masing-masing. Semua unik dan berharga. Kita kena pulihkan konsep diri kita tu begitu. Maafkanlah mak abah kita. Mak abah kita tak sempurna. Boleh jadi dia terlepas cakap sebab nak lepaskan geram sikit. Ya, tak apa, kita fahami. Yang baik daripada mak abah kita ikut. Yang tak baik kita doakan, moga Allah sudi ampunkan mak abah. Sebab takkan ada insan yang lebih special daripada mak abah. Mereka tetap istimewa dan di hati kita sampai bila-bila. Kita pun tak sempurna. Saya betul. Jadi tak patutlah nak nampak yang lemah je pada mak abah. Kebaikan mereka tu tak kita boleh nak abaikan kira. Kita abaikan pula. Tak adil lah begitu. Maka apa lagi antara perkara-perkara baik yang dianjurkan dalam Islam sebagaimana yang dihuraikan dalam buku tadi. Ya, antara yang ditekankan juga ialah buat baik pada mak dan abah. Ada disebutkan dalam satu hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrihi." Allah memberi rahmat kepada orang tua yang membantu anaknya berbakti kepadanya. Mak abah yang dengar radio IKIM malam ni, ya, kita jangan cepat nak label anak kita anak derhaka ke, anak jin ifrit ke. Kita nak anak kita masuk syurga belaka kan. Jadi kita kena bantu anak-anak ni hormat kita. Dengan cara apa? Kita pun kena hormat anak-anak. Kita dengar, ya, kena dengar suara anak-anak. Sembang-sembang, apa rasa hati dia, apa pendapat dia. InsyaAllah nanti, i'malu ma syi'ta kama tadinu tudan. Kamu buatlah apa saja yang kamu buat tu, kamu akan dapat balik. Anak pun akan jadi orang yang sporting dengan mak abah. Rasa nak cerita, rasa nak fahami. Sebab mak abah bantu anak-anak jadi baik. Subhanallah, ya. Dan kalau saya nak hurai sesuatu ni cukup panjang. Saya ringkaskan apa lagi yang Syekh Al-Qardawi sebut sebagai perkara baik yang memang diiktiraf baik di sisi Allah. Antaranya ialah beri makan orang yang lapar, beri minum orang yang haus. Tak payahlah nak kedekut bagi nasi ke pada kawan-kawan kita kat bilik tu yang duduk asrama ataupun yang duduk kat kampus yang susah kan. Belanja dia minum sekali-sekala. InsyaAllah Allah akan bantu kita balik pada masa akan datang. Seterusnya kita tumpangkan tempat tinggal. Kita buat baik pada anak yatim. Kita hormat janda. Mentang-mentang janda kita nak hina-hina, jangan, ya. Ada hadis, ada ayat Quran yang cerita tentang kena hormat ni. Kita kena kasihani anak kecil, kena hormat jiran kita, kena hiburkan orang yang sedih. Kita boleh buat baik juga dengan cara mengajari orang yang tak tahu. Jangan ilmu tu kedekut seseorang tak nak ajar. Jangan, ya. Dan kita kena cubalah banteras buta huruf kalau ada kawan-kawan, adik kepada kawan-kawan, anak saudara kita, tak kisahlah anak sepupu ke, anak mak saudara ke, anak empat pupu ke, yang tak pandai membaca, sekali-sekala jumpa mereka ni, ajarkan ABC ke, itu pun buat baik. Subhanallah. Luas rupanya cara nak buat baik ni. Yang disebutkan lagi antaranya kita ziarah orang sakit, kita berterima kasih dan doakan orang yang buat baik pada kita. Kita singkirkan benda bahaya dari jalan. Bahkan sayangi binatang. Itu satu kebaikan. Satu kebaikan. Kita buat baik pada orang bukan Islam pun satu kebaikan. Subhanallah, rahmat sungguh Islam ni. Kita tolong orang yang teraniaya pun satu kebaikan. Banyak lagi DJ Faiz. Tak habis nak sebut ni. Dan semua yang saya sebut-sebut ke atas tadi tu semua ada nas ayat Al-Quran dan juga hadis yang jelas, ya. InsyaAllah banyak rupanya peluang kita nak buat baik. Tinggal lagi kita rebut tak rebut aja. Dan sekarang ni kita kena fikir kembali ada ke tidak. Dan tak ada alasan lah untuk kita tidak berbuat baik
Walaupun sesaat kan Ustazah. InsyaAllah semoga apa juga yang kami kongsikan malam ini dapatlah sama-sama saya dan juga anda kita muhasabah kembali sejauh mana hari ini dah pun kita berikan kebaikan kepada orang lain ataupun sebaliknya macam mana. Okey. Dan insyaAllah kita akan berehat sekejap. Kita akan kembali selepas ini dan saya undang anda untuk berinteraksi bersama-sama kami. Okey, cara mudah anda boleh dial 0362051500. Ruang interaksi kami dibuka. Sekali lagi, topik bicara kita insyaAllah akan sama-sama kita kupas berkenaan dengan I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. InsyaAllah soalan-soalan anda berkisarkan topik ini akan dibantu untuk sama-sama kita selesaikan apa yang mungkin. Dan anda juga boleh berinteraksi bersama kami di Facebook kami IKIM.FM. Terima kasih untuk rakan-rakan saya yang sabar minggu bersama-sama dengan kita, tak jemu-jemu untuk ikuti perbincangan daripada Ustazah. Dan anda juga boleh berinteraksi di SMS, typekan IKIM, jarakkan perkongsian soalan anda dan hantarkan ke 39111. Jangan ke mana-mana, remaja akan berehat seketika. Kembali selepas ni untuk topik bicara kita I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Ini untuk remaja IKIM FM kita berbicara berkenaan dengan I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Dah pun masuk minggu ketiga kita berbicarakan topik ini dan tips yang ketiga minggu ini. Tips yang ketiga ni kita hendaklah cinta apa yang Allah cintai, untuk sama-sama kita ekspresikan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya nak bersama dengan soalan rakan-rakan saya yang hantarkan kiriman mereka. Saya bacakan dulu kiriman daripada rakan saya di SMS daripada Muhammad Fakhrul Razi Mat Muhyiddin. Katanya, kawan-kawan saya ramai yang sudah terlajak dalam cinta monyet. Mereka takut kehilangan pasangan masing-masing dan tanya Muhammad Fakhrul ni, apakah tips agar mereka dapat ubah haluan cinta mereka kepada Allah? Macam mana tu Ustazah? Okay, terima kasih buat Muhammad Fakhrul Razi bin Muhammad Muhyiddin atas soalan yang menunjukkan beliau sangat caring tentang kawan-kawan beliau. Subhanallah. Ada lagi teruna yang suci terpeliharanya. Alhamdulillah. Jadi Muhammad Fakhrul Razi tengok kawan-kawan, kesian. Dia tengok terlajak dalam cinta monyet. Ya, memfokuskan cinta itu pada benda kecil. Ya, sehingga kan kalau dia fokus benda kecil itu untuk dapat yang maha besar, itu dia akan dapat dua-dua. Tapi dia fokus yang kecil, dia ketepikan yang maha besar. Ini yang bahaya. Berlaku dalam di kalangan para sahabat lagi ya, tentang hadis innamal a'malu binniyat. Setiap amal tu dengan niat. Ada orang berhijrah nak dapat Allah dan Rasul, maka dia dapat Allah dan Rasul. Ada orang berhijrah sebab dia nak dapat wanita yang dia nak nikahi, maka dia dapat itu je lah. Itu sahaja. Itu sahaja, kecil je. Ya, Ibnu Mas'ud ada menghuraikan hadis ni. Beliau cerita tentang Muhajir Ummu Qais, yang mana orang lain dapat Allah dan Rasul, tapi Muhajir Ummu Qais ni dapat Ummu Qais saja. Rugilah ya. Maka kita nak pandu kawan-kawan kita ni, dia ada cinta pada mana-mana gadis, ataupun yang gadis cinta pada mana-mana lelaki. Allah faham fitrah cinta ni. Cumanya kita nak biar ada batasan sikit, biar ada kawalan sikit, supaya kita selamat, dapat orang yang kita cinta tu dan dapat penciptanya sekali. Sebab bila kita dapat benda besar, yang kecil-kecil tu semua akan kita dapat sekali. Selalunya begitulah. Orang yang cuma target nak dapat cinta manusia saja, tapi lupa cinta yang lebih besar ya, dia ibarat dia teringin nak ada kereta, tapi dia target nak dapatkan nut tayar kereta saja. Bukan tayar ni, tapi nut tayar. Nut tayar kereta. Saya. Maka rugilah orang lain dapat kereta, boleh naik, boleh pergi jauh, ziarah mak abah dengan kereta sendiri ya. Tapi dia dengan nut tu nak kumpul lagi, nut lain pula sebiji lagi. Jenuh tu. Saya. Jadi begitulah ibaratnya. Maka Muhammad Fakhrul Razi, kita nak bantu orang-orang yang dalam keadaan hubbuka li syai'in yu'mi wa yusim. Cinta kamu pada sesuatu boleh menyebabkan kamu buta dan juga tuli dari mendengar kebaikan. Nak bantu orang macam ni memang kena kesabaran tu tinggi sikit. Kita mulakan daripada mungkin kita yang
ajak mereka ni makan-makan, kita belanja. So mereka rasa ada kawan yang soleh, yang cinta pada Allah, ambil berat pasal mereka. Dan kebersamaan orang yang cinta pada Allah ni dengan orang-orang yang telajak-telajak sikit ni, itu pun dakwah, ya. Dia tengok orang ni subhanallah, ya, dengan keruah dia, dengan happy hidup dia. Dia rasa macam kehidupan begini lebih memberi makna. Dan ada masa kita selit sikit-sikit lah tentang bagaimana sebenarnya Islam faham fitrah tu. Apa kata kalau sekarang dia fokus dulu pada prioriti dia, supaya nanti kahwin terjamin lagi. Anak-anak pun lebih bahagia, mak abah ready dengan persiapan. Wallahu a'lam. Itu dia, insyaAllah. Semoga menjawab persoalan daripada rakan kita. Sekejap lagi saya akan bersama dengan anda untuk persoalan yang lain bila di Facebook kami ikim.fm. Teruskan berinteraksi bersama kami sekali lagi di Facebook kami. Like fanpage Facebook kami ikim.fm. Cari saja, insyaAllah anda boleh like dan anda takkan terlepas untuk perkongsian menarik di Ikim FM. Okey, dan kita akan teruskan bersama dengan tips yang ketiga, cinta apa yang Allah cintai. Dan yang pertama yang tadi saya dah kongsikan berkenaan dengan buat baik. Allah sukakan kebaikan dan jangan kita lupa untuk selalu kita buat kebaikan, dan itu juga sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita hadiahkan dengan kita berbuat baik kepada insan-insan lain. InsyaAllah kita akan sambung semula dengan topik bicara kita, I love you Allah, bagaimana ekspresikannya. Terima kasih DJ Faiz. Ya, bila sebut Allah sukakan kebaikan ni, perkara baik ni memang akhirnya akan bawa manfaat pada diri kita sendiri. Perkara baik ni akan jadi petrol perjalanan kita bila nak balik jumpa Allah nanti. Jadi bekalan. Jadi saya menyeru pada diri saya dan semua remaja-remaja generasi Rabbani yang sangat besar cintanya pada kebaikan dan kebenaran. Ya, kita nak menjadi generasi yang memang bersemangat, ataupun setiap hari dia akan fikir apa benda baik aku nak buat hari ini. Inilah dia, Jilun Nasril Mansyud, generasi kemenangan yang diimpikan. Allah Subhanahu Wa Taala ada sebut dalam surah Ali Imran ayat 114. Allah sebut yang bermaksud, mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menyuruh kepada yang ma'ruf, mereka mencegah dari yang mungkar, serta bersegera mengerjakan pelbagai kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yusari'una fil khairat. Inilah generasi yang kita idamkan. Bersegera, bersemangat nak buat baik. Ya. Ada remaja kata DJ Faiz, dia kata, takutlah ustazah nak buat-buat baik ni, takut hipokrit. Macam mana tu? Ya. Remaja yang Kak sayang, ya, payah kalau kita nak hidup ni dengan mentaliti takut orang tu kata, takut orang ni kata. Malam ni kita stop. Kita takkan ke mana-mana pun kalau dengar apa je yang orang akan cakap pasal kita, ya. Betul tu. Kita kena ubah cara fikir kita. Kita ni memang asal orang baik-baik belaka. Sebab apa bila kita buat baik kita nak rasa kita ni hipokrit? Ya, kita memang orang baik dan perlu buat baik. Nabi sebut dalam satu hadis kursi riwayat Muslim, Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Maksud dia, aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hanif ini maksudnya lurus, baik, ya. Bertuah orang nama Hanif. Adik saya ada seorang nama Hanif. Alhamdulillah. Baik, Allah sebut lagi dalam hadis kursi. Bila kita sebut hadis kursi ni, sebenarnya kata-kata Allah tapi ada di lisan Nabi. Ayat tu pada ayat Nabi. Allah sebut wa innahum atathum syayatin. Kemudian syaitan-syaitan datang kepada mereka ni. Tadi kan Allah ciptakan kita dalam keadaan baik, dalam keadaan lurus, fitrah, tapi syaitan datang kepada kita. Dan syaitan ni buat apa DJ Faiz? Nabi terang pada kita, ya, daripada hadis kursi ini, fajtalathum adinihim. Syaitan palingkan mereka dari din mereka. Din tu apa? Din itu syaitan palingkan kita dari cara hidup beragama. Kalau kita sekarang ni rasa tak best dengan cara hidup beragama, kita jadi bangsa dipalingkan oleh syaitan. Jadi kita tak nak begini, ya.
Kita jadi orang baik-baik, ya. Inilah hidup yang paling kena dengan fitrah kita. Baru happy nak enjoy sikit hidup kita ni. Remaja kan nak happy nak enjoy kan. Happy enjoy tu ada pada kehidupan yang selalu buat baik. Kehidupan tu jadi tak serabut sangat. Tak gaduh sangat dengan mak abah, dengan cikgu pun tak gaduh sangat, ya. Dengan kawan-kawan pun kawan suka je dengan kita. Kan enjoy tu, ya. Bahkan ini baru kita sebut tak hipokrit. Silap. Kalau kita takut nak buat baik ni sebab takut hipokrit. Taktik syaitan belaka tu, ya. Syaitan memanglah tak nak bagi kita buat baik. Dia serang kita punya mentaliti sampai begini sekali. Remaja yang disayangi kerana Allah, kita sebenarnya sedang hipokrit dengan Allah bila kita buat jahat. Bila kita tak nak buat baik. Yelah, sebab tadi kan Nabi sebut kita ni memang asalnya baik. Ya. Sebab apa kita tak nak jadi diri sendiri? Ya. Kita jadi diri sendiri tu maksudnya kita kena jadi orang yang baik-baik. Sebab fitrah azali kita memang orang baik-baik dan sukakan kebaikan. Nabi sebut lagi, ya. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kita lahir dalam keadaan suci bersih. Fitrah bersih. Subhanallah. Jadi lepas ni kita kena anggap kalau aku sedang buat jahat tu, inilah saatnya aku sedang hipokrit dengan Allah. Aku ni baik, tiba-tiba buat jahat. Hipokrit lah tu. Saya. Begitu. Jadi kita teruskan lagi, ya. Cara kita nak mencintai Allah mestilah selari dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Kita buat baik, biarlah kita buat baik yang diterima di sisi Allah. Al-matlub indallah, yang dikehendaki di sisi Allah. Kenapa? Ada juga ke orang buat baik tapi tak diterima di sisi Allah? Ada di Cik Faiz. Ya, orang Yahudi, orang Kristian, mereka semua ni ngaku mereka cinta Allah. Ya, bahkan Bani Israel dari kecil lagi mereka ajar anak-anak mereka ni, ya, sebut apa kalau nak buat sesuatu? Sebut Emmanuel. Maksudnya Allah bersama kita. Maksudnya kita buat ni kerana Allah, begitu. Subhanallah, hebat juga ya ajaran dia ni. Sebenarnya kita lagi hebat diajar oleh Nabi kita. Cuma tak pastilah mak abah tolong ajar ke tak pada kita. Kena check balik, ya. Check balik, ya. Kalau belum ajar tak apa, malam ni kena ajar. Ya, ajar apa dia? Okey, dalam satu hadis disebutkan Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal iftahu ala sibyanikum awwala kalimatin bila ilaha illallah wa laqinuhum 'indal mauti la ilaha illallah. Diriwayatkan oleh Al-Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nabi pesan, remaja-remaja yang tak sabar nak kahwin tu, tengok banyak persiapan nak jadi ibu bapa ni. Banyak pesan Nabi. Kena siapkan diri sungguh-sungguh, ya. Nabi pesan, ajarkan kalimat pertama kepada anak-anak kalian, la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Dan talqinkan ketika dia akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kita remaja generasi baru, generasi rebani, remaja cerdik. Kita tak nak lagi dah sebut kalimah la ilaha illallah macam burung kakak tua. Macam burung tiung, tak tahu apa maksud dia. Main sebut je, ya. Main sebut je. Kita ada akal, kita nak kalimah ni meresap. Ya, dihadam jauh ke dalam jiwa kita. Biar jadi prinsip hidup dan mati kita. Biar kita sanggup gadaikan apa saja demi kalimah la ilaha illallah. Itu generasi Rabbani. Balik pada cerita kita tadi. Orang Yahudi, orang Kristian, mereka ni banyak lakukan kerja-kerja amal. Kalau ada bencana kat mana-mana, mereka ni antara orang pertama pergi tolong, pergi bantu, ya. Namun apabila mereka tak mencintai seorang makhluk yang paling Allah cintai, Allah tolak segala amalan mereka tu. Siapa yang mereka tolak? Tak lain tak bukan. Mereka tolak kekasih Allah, Habibun al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab mereka tak iktiraf kekasih Allah ini sebagai Nabi akhir zaman.
maka amalan-amalan baik mereka tu tak diterima. Kalau mereka betul nak cintakan Allah, mereka kena cinta apa yang Allah cinta. Allah sangat cinta kepada Nabi, maka mereka pun kena cinta kepada Nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, yakni Muhammad. Kamu akan dicintai Allah. Dan Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah tu memanglah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Surah Ali Imran ayat 31. Kita jelas ya, kita tahu sayang sungguh Allah dekat pekerja Allah ni, Nabi kita lah. Hinggakan kalimah La ilaha illallah ada gandingannya sekali. Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu pesuruh Allah. Sidang pendengar Radio IKIM yang saya muliakan, generasi awal sangat ambil berat untuk tanamkan cinta pada Nabi ni. Ya, sebab sayang sungguh-sungguh kat Nabi ni cara kita ekspresikan cinta kepada Allah. Sebab itulah kalau kita baca sirah ya, anak-anak generasi awal ni semangat keislaman dia tinggi. Sebab apa? Sebab mak abah dia cukup hebat menjelaskan ikon sebenar dalam jiwa anak-anak, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka jelas ikon, mereka akan buat apa yang ikon mereka buat. Sebab tu mereka jadi generasi yang hebat. Ya. Subhanallah. Moga-moga kita pun dapat ikutlah cara generasi awal ni tarbiyahkan anak-anak dan remaja. Ni remaja-remaja generasi baru ni yang bakal melangkah ke alam rumah tangga. Kita nak tanamkan sungguh-sungguh kesedaran ni, supaya akan datang nanti generasi kita akan jadi lebih baik, insya-Allah. Okey, kita teruskan. Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Syarafu Ashabil Hadis, beliau ada cerita tentang Ibrahim Adham. Ibrahim Adham cerita pada kita, setiap kali beliau berjaya hafal satu hadis, abah dia akan bagi 1 dirham. Betapa nak bagi galakannya supaya cintai Nabi, cintai hadis Nabi, hafal hadis Nabi. Dan kita pun nak buat macam tu juga. Anak buat baik, bagi hadiah dekat anak. Okey. Encik Faiz macam ada nak cerita something? Nak ulas something? Nak baca soalan ke, silakan. Tak ada, insyaAllah kita akan bersama dengan rakan kita di Facebook untuk soalan seterusnya. Dan daripada Nur Amalina, katanya, Ustazah, saya nak tanya macam mana kita nak latih diri supaya sentiasa ingat Allah Subhanahu Wa Taala walau dalam apa jua aktiviti yang kita lakukan. Baik, terima kasih Nur Amalina. Lunak jiwanya, nak cuba latih jiwa untuk ingat pada Allah. Jiwa kita perlu dididik, ya. Mula-mula nak didik jiwa ni, kita kena banyak paksa jiwa kita. Tak teringat Allah, tiba-tiba teringat. Masa tiba-tiba teringat itulah kita kena banyakkan zikrullah, banyakkan ingat. Kita paksa-paksa begitu. Dan kita cuba untuk denda diri kita. Contohnya bila nak tidur, kita fikir-fikir, hari ni macam tak berapa bagus sangat hubungan kita dengan Allah. Solat pun lewat, ya, tak berapa caring sangat pasal Allah dalam hidup kita hari ni. Denda diri kita, sedekahkan RM10 ke, ataupun 3 hari tak boleh buka Facebook padan muka kita sebab lupakan Allah hari ni. Paksa diri, denda diri. Dan akhirnya bila kita latih tarbiyah diri, kita paksakan diri, ada denda untuk diri, lama-lama kita rasa biasa dengan kebaikan tu. Sebab kita latih tubi tadi, paksa, cuba tadi kan. Bila kita rasa biasa, kebaikan tu insya-Allah akan bersemadilah ataupun akan mengikuti perbuatan seharian kita. Kita biasa akan cuba juga solat awal waktu, cuba juga ada zikir dalam hidup kita setiap hari, ya. Dan bila biasa, lama-lama kita rasa seronok. Seronok nak rindu pada Allah, seronok nak berlomba-lomba untuk solat awal waktu, seronok nak berlomba-lomba dengan anak kita hafal Quran. Misalnya lah, siapa ada anak, ya. Maka seronok itu akhirnya memberikan satu
program dalam hidup ni. Menyebabkan hidup ni tak rasa kosong lagi dah. Hidup ni rasa penuh dengan makna. Subhanallah. Jiwa manusia fitrah perlukan program. Itu dia, semoga terpandu hidup kita nanti insya-Allah. Dan saya suka dengan soalan daripada Muhammad Nur Syahmi. Katanya Ustazah, macam mana nak ikhlas bila buat sesuatu kebaikan tanpa timbul sedikit pun rasa riak? Baik, Muhammad Nur Syahmi ya. Kita manusia, bila kita buat kebaikan secara lumrahnya mungkin akan tiba-tiba timbul rasa macam bagus sangat je ya? Maka kita kena mujahadah untuk lawan perasaan tu. Sebab apa? Strategi syaitan, dia nak kita ni terhalang daripada buat baik. Macam-macam mentaliti yang dia cipta supaya kita tak buat baik ni. Hipokrit lah, takut riak lah, apalah ya, supaya kita tak buat baik. Dan kalau kita buat baik pula, strategi syaitan nak rosakkan amal kita. Dalam hati ni dia tusuk macam-macam penyakit. Dia macam tusuk, macamlah kau tu bagus sangat, alah kau tu sedang riak, Allah tak terima pun. Dia tusuk-tusuk begitu ke? Ya, contohnya. Maka strategi kita nak menghadapi tipu daya syaitan ni, kita kena pertama jadi orang pertama yang buat baik, supaya kita dapat kalahkan strategi syaitan untuk halang kita daripada buat baik. Yang kedua, bila kita buat baik, kerja hati kita ni kena kuat untuk istighfar, untuk rasa rendah diri pada Allah, untuk ngadu apa yang kita tak mampu, untuk lawan bisikan-bisikan jahat yang ada dalam hati. Hati kena zikrullah. Itu je lah tugas kita, kemampuan kita. Kita jaga hati kita insya-Allah. Semoga apa juga yang kita lakukan, niatkan ikhlas kerana Allah. Semoga Allah pandu hati kita. Semoga apa juga yang kita lakukan tu tidak timbullah perasaan riak dalam diri kita. Jauh-jauhkan. Okey, insya-Allah. Dan kita akan berehat sekali lagi. Selepas ni kita akan kembali untuk I Love You Allah. Bagaimana ekspresikannya. Untuk tips yang ketiga, cinta apa yang Allah cintai. InsyaAllah kita berehat sekali lagi, kembali selepas ni. Dan kita bersama dalam topik I Love You Allah, bagaimana ekspresikannya, bersama dengan Ustazah Fatimah Syarha. Dan malam ni saya nak bacakan lagi ucapan dan juga persoalan rakan saya di Facebook daripada Ana Syuhailin Idris. Katanya, Ustazah, bagaimana nak terapkan rasa cinta pada Allah mengatasi perkara duniawi? Baik, terima kasih untuk soalan Ana Syuhailin Idris. Kita nak ekspresikan cinta kita kepada Allah dalam urusan-urusan duniawi ni. Sebenarnya bukan dengan cara kita kena duduk dalam gua ke, kita kena pakai baju yang paling lusuh, paling kelabu, paling koyak rabak ke. Bukannya. Allah pesan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kamu carilah bahagian kamu untuk hari akhirat tu, tapi jangan pula kamu lupa bahagian kamu di atas dunia ni. Kalau kita sekarang sebagai seorang pelajar IPT, kita sibuk buat assignment, kita sibuk berkepimpinan, sibuk buat banner yang paling cantik untuk program kita. Itu semua tak bertentangan dengan kecintaan Allah kalau kita buat semua tu kerana Allah. Bila kerana Allah ni, dah tentu kita juga jaga solat kita tak tinggal. Meskipun sibuk-sibuk dengan study kita, dengan assignment kita, dengan program kita. Dah tentu juga kita sensitif untuk jaga hati kita masih zikir kepada Allah. Biar tangan kita ni sibuk bekerja, tapi hati kita juga bukan sibuk dengan duniawi tu, tapi hati kita sibuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang ada orang salah faham bila kita nak ekspresikan cinta kepada Allah ni, kita mestilah banyak duduk kat tikar sejadah saja. Tak semestinya begitu. DJ Faiz malam ni pun sedang ekspresikan cinta pada Allah, buat baik, sampaikan ilmu pada umat. InsyaAllah. Apa saja kita buat tu, kita boleh ekspresikan cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringatlah ada satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Furqan. Allah sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi huna. Allah tempelkan nama ibad yang hina dengan nama Ar-Rahman, yang maha besar itu, yang maha pengasih penyayang itu.
bila kita ada ciri-ciri yang tertentu. Ya. Saya nak relatekan dengan kita hidup ni kena tunjukkan, ekspresikan kita ni cinta pada Allah. Apa ciri-cirinya? Antara yang disebutkan dalam surah Al-Furqan ni, dia berjalan di atas muka bumi dalam keadaan hati dia tu tawaduk. Huna, dalam keadaan tawaduk. Ada orang salah faham kepada ayat ni. Dia jalan di atas muka bumi, dia jalan macam lembik je, macam orang tak cukup kalsium. Ya, pernah berlaku pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Umar terus tegur orang ni. Apa pasal jalan macam ni? Orang tu nak tunjukkan dia tu jalan secara huna, tawaduk. Umar kata, bukan macam tu. Ya, sebab Nabi kita digambarkan berjalan, Ali gambarkan Nabi kita berjalan seperti orang yang turun bukit. Ya, laju. Ibn Qayyim kata, ini jalan orang yang pemberani dan juga bersemangat. Maka banyak sebenarnya ayat-ayat Al-Quran yang menunjukkan kita kena cari akhirat. Tapi kita salah faham, cari akhirat tu mesti jadi orang yang duduk kat sejadah je, baru dikira ingat pada Allah, baru dikira ekspresikan cinta pada Allah. Tak semestinya. Urusan dunia kita jalan dengan pandang orang, dengan pandang yang tawaduk, tak banding-bandingkan diri kita dengan orang, tak hina orang. Itu pun ekspresi cinta kita untuk menjadi ibadur rahman, hamba yang diiktiraf di sisi Allah yang maha penyayang. Itu dia, semoga menjawab persoalan rakan kita pada malam ini. Dan mungkin ada sedikit perkongsian Ustazah menutup tirai kita untuk I Love You Allah. Bagaimana ekspresikannya topik bicara kita minggu ini, Ustazah? Terima kasih. Istimewa buat pendengar Radio IKIM, khususnya remaja generasi Rabbani, Jilun Nasril Mansyud, generasi kemenangan yang dijanjikan. Saya menutuplah dengan satu puisi yang baru saya karang tadi. Remajaku, juga diriku, jika hari ini banyak masa kita terbuang, bekalan kita tak persiapkan, bimbang nanti kita jadi insan terbuang dari taman syurga idaman. Remajaku, juga diriku, jika hari ini kita rasa bosan, tak tahu apa nak dilakukan, cinta kebaikan kita tak layan, bimbang nanti cinta maksiat menjadi teman, jauh dari Tuhan. Remajaku sayang, juga diriku, apa maknanya lagi kehidupan bila tak kenal arah tujuan? Jadi malam ini kita sibukkanlah hari kita mengumpul bekal kebaikan, berakhlak sebagai ibadur rahman. Salam sayang, salam sebarkan bahagia, ampun maaf dipinta, ada silap salah, memanglah ya Allah sandarkan buat diri saya yang tak sempurna. Saya mohon doa dan kemaafan dari kalian semua. Itu dia, terima kasih Ustazah atas perkongsian pada malam ini dengan begitu penutupan yang saya kira puitis sekali. Nukilan Ustazah yang baru dikarang tadi, ya Ustazah? Yes, Alhamdulillah, insyaAllah semoga sikit sebanyak dapat membantu. Dan apapun perkongsian kita pada malam ini, terima kasih untuk rakan-rakan yang terus bersama-sama kami di pilihan utama anda. Dan remaja berakhir di sini untuk minggu ini. Apapun yang kami kongsikan terbaik untuk anda, terbaik untuk rakan-rakan kita, dan sebar-sebarkan kebaikan ini. Dan terima kasih sekali lagi Ustazah, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.